10 tuntutan rakyat, apakah akan terkubur atau berjaya direalisasikan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan Nabi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Kita semua sedia maklum bahawa semalam Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun membentangkan berkaitan dengan barisan Kabinet Kerajaan yang baru, di mana antara yang menarik adalah pelantikan semula Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan. Ini sangat-sangat menarik sebenarnya kerana sebenarnya pelantikan beliau ini adalah amat bagus bagi memastikan pelan pemulihan negara terutama sekali daripada segi ekonomi dapat dijalankan dengan sewajarnya dan bantuan-bantuan rakyat dapat disalurkan dengan segera tanpa dolak dalih. Cuma sekarang ini ramai yang bertanya, ramai yang menjadi persoalan berkaitan dengan 10 tuntutan rakyat yang pernah diperjuangkan oleh pemuda UMNO. Jika ditanya pendapat admin, berkemungkinan besar 10 tuntutan rakyat ini bolehlah dianggap sebagai agak sukar untuk direalisasikan. Kenapa admin berkata begitu? Okay, pertama, kita harus ingat bahawa semasa 10 tuntutan rakyat ini diperjuangkan oleh UMNO pada mula-mulanya, Menteri Kewangan pada masa tersebut adalah Tengku Zafrul juga. Dan selepas 10 tuntutan rakyat ini diserahkan kepada beliau, tiada kata-kata yang agak positif berkaitan dengan status 10 tuntutan rakyat daripada Tengku Zafrul pada masa tersebut. Dan kita harus ingat juga, semasa perkara itu berlaku, Perdana Menteri Malaysia sekarang ini iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merupakan timbalan Perdana Menteri dan harus diingatkan juga 10 tuntutan rakyat ini tidak pernah pun diperkatakan oleh beliau sebelum mahupun sekarang sewaktu menjawat Perdana Menteri Malaysia. Cuma apa yang kita dengar adalah status ataupun kata-kata yang diberitahu oleh pemuda UMNO sendiri bahawa beliau telah pun memberitahu kepada Perdana Menteri dan Perdana Menteri berjanji akan melihat perkara ini. Cuma tiada kata-kata rasmi daripada Perdana Menteri Malaysia sendiri berkaitan dengan perkara ini. Jadi, jika dilihat secara keseluruhannya, agak sukar untuk 10 tuntutan rakyat ini untuk direalisasikan. Mungkin akan ada penambahbaikan sedikit sebanyak di mana-mana tetapi tidak secara total daripada keseluruhan 10 tuntutan yang diminta. Sebagai contoh untuk pengeluaran air citra yang mana kita tahu sekarang ini sedang berlangsung dan hanya dibenarkan RM5,000 sahaja selama 5 bulan. Tetapi jika ada keperluan, berkemungkinan besar akan ada air citra 2.0 di masa hadapan. Dan rasanya agak sukar juga untuk merealisasikan pengeluaran secara one lump sum ataupun pengeluaran di mana amount pada awalnya agak tinggi dan selepas itu adalah berkala seperti yang pernah terjadi kepada pengeluaran air sinar. Dan lain-lain tuntutan sebagai contohnya untuk penerima GKP agar diluluskan juga untuk penerimaan bantuan seperti BPR dan BKC. Jika dilihat daripada segi keperluan dan jika dilihat kelangsungan daripada bantuan sebelum ini, berkemungkinan besar perkara itu juga agak sukar untuk direalisasikan. Lebih-lebih lagi, sekarang ini pembayaran untuk BKC masih lagi tertangguh dan jika ada perubahan, ianya akan melibatkan penangguhan yang lebih lama untuk pembayaran BKC 2021 ini. Jadi sama-sama kita nantikan apakah pengakhirannya kepada 10 tuntutan rakyat yang sedang diperjuangkan oleh pemuda UMNO ini. Okay guys, itu saja sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.